saya rasa macam ni. First part kita shoot kita bertiga, towards the end kita dah berempat. Okay. Sebab saya rasa waktu tu bukan saya, Syuk dan Hafiz sahaja yang sedang mendengar cerita kita. Ada lagi satu entiti yang sedang mendengar. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, part 1, part 2 telah dirilis. Kali ini adalah part 3 untuk cerita dia. Ramai juga orang minta. Dia kalau dapat 3 ni maksudnya permintaan tu agak memuaskan, agak ramai lah yang minta kan. Jadi untuk support kami, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana ada social media seperti TikTok dengan Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Dan pada korang yang mungkin nak kongsi cerita di platform Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak disampaikan. Betul. Part 1, part 2 korang kena tengok. Kata part 3 ni dah tak perlu untuk perkenalkan diri kalau part 1, part 2 dah rilis. Betul. Tapi malam ni Syuk, aku dikabarkan cerita dia. Aku pun terkejut. Tapi aku nak dengar apa benda cerita dia malam pasal ni. apa agaknya ni Ya. Aku pun malas nak ulas banyak. Kan kita pun agak suspend di sini. Betul. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak bersapa dulu dengan kita punya caller. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yana, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Hafiz dengan Syuk okey hari ni? Alhamdulillah, okay. baik. Jadi Syuk okey okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kenapa akak tanya tu? Saya suspend sebenarnya. Sebenarnya cerita pertama ni lah, sebenarnya dia ada kena-mengena dengan part 1, part 2. Dan apa yang ada di studio tu bertandang ke rumah. Macam tu. Baik. Ni sedikit snippet lah. Kita tak ada gimmick please yang ni. Sebenarnya beberapa kali kita shoot ada beberapa gangguan. Dan kita dah cuba cut sehabis baik lah kita melalui proses editing. Jadi kita tengok kamera okey tak mati. Betul. Alhamdulillah. Jadi ramai yang tegur aku dekat part 1. Syuk nampak ngantuk, Syuk nampak tak sihat. Dia macam ni kan. Dia bersebab. Dia bukan saja-saja tu kan. Jadi mungkin Kak Yana nak cerita sikit tentang perkara ni. Jadi Kak Yana, tanpa melengahkan masa, jom kita dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, pertama-tamanya bismillahirrahmanirrahim. Okey, disclaimer, saya nak pesan kepada mereka-mereka yang menonton Santai Chill. Okey, pada mereka yang percaya akan kewujudan mistik dan misteri, saya nak ingatkan, percaya boleh, tapi jangan melampaui batas. Okey, kerana apa sahaja yang berlaku atas izin Allah SWT. Okey, kita ada kelebihan ke, kita tak ada kelebihan ke, semua nak jadi tu Allah kena izinkan dulu baru jadi. Okey. Dan pada mereka yang tidak percaya, berpada-pada. Sebab kita bukan satu-satunya kaum manusia yang Allah wujud untuk tinggal di muka bumi. Jadi jaga tingkah laku, jaga perbuatan untuk kita sama-sama enjoy je. Jangan serius sangat. Okey? Okey. Sebenarnya macam ni. Selesai kita, bukan. Saya start pada awal. Pada awal kita shoot video part 1. Okey? Tak ada apa-apa yang mistik sangat pun waktu tu. Tapi towards the end, saya rasa macam ni.
first part kita shoot kita bertiga, towards the end kita dah berempat. Okay. Sebab saya rasa waktu tu bukan saya, Syuk dan Hafiz sahaja yang sedang mendengar cerita kita. Ada lagi satu entiti yang sedang mendengar cerita tersebut. Okay, macam mana tu Kak? Itu sebabnya selepas kita habis shoot, saya ditanya Hafiz, semua okey ke? Kan waktu tu kan. Lepas tu Hafiz kata Syuk yang ada dengar suara. Lepas tu saya macam okey, tak apalah, saya tak ambil concern sangat lagi benda tu. Saya macam okey, tak apalah, maybe gangguan biasa, sebab saya tak rasa benda tu serius ke apa. Tapi kali kedua kita shoot, bila Syuk sendiri yang ada kan dekat part tu, Syuk sendiri bertanya, adakah benda yang Syuk dengar itu adalah benda berkaitan dengan apa berdamping dengan saya. Memang tak ada kena mengena, sebab benda tu duduk dekat studio tu. Jadinya saya dah start rasa concern sebab macam ada pendengar-pendengar lain, orang yang ada sixth sense ni, dia ada tarikan dan dia boleh tarik benda-benda macam ni datang pada dia. Jadi bila Syuk dah tanya, saya risau benda tu macam acknowledge saya tahu dia. Okay? Jadinya saya selesai shoot, kita shoot siang kan waktu tu, malam tu saya bagi tahu ayah saya apa yang terjadi sewaktu shoot part 1 dan juga part 2. Ayah saya ni alhamdulillah Allah bagi kelebihan dia atas ilmu yang dia ada. Dia boleh macam mana dapat gambaran bentuk muka, dia boleh macam dapat gambaran situasi studio tu sendiri. Lepas saya cakap dengan ayah tu, ayah saya diam sekejap. Lepas tu ayah saya kata, oh benda ni benda jahat. Macam tu. Dia bukan sihir ke apa tau, tapi memang syaitan, jin yang nak menakut-nakutkan kita ni. Okay. Benda ni memang jahat. Okay. Memang perempuan lah, dia perempuan. Okay. Dia jahat dan dia berada di studio tu sebab dia suka dengan apa yang kita bualkan pasal part 1 tu. Macam kita cerita pasal dia. Ayah saya bagi gambaran perempuan tu dia tinggi putih, dia tu tinggi yang aneh tau, yang pelik, tinggi. Lepas tu dia berambut panjang dan dia, ayah saya kata, seolah-olah berada di pintu dan di area tangga. Saya tak tahu studio Santai Chill macam mana. Mungkin Hafiz dengan Syuk sendiri tahu kedudukan tu. Okay. Ayah saya kata dia seolah-olah berada di pintu dan tangga di studio tu. Memang situ tempat dia. Dan sewaktu kejadian dia berlaku, saya tak tahu juga dalam studio ada bilik ke tak. Seolah-olah benda tu ada dalam bilik, di dalam studio tu. Lepas tu saya macam biar betul memang ada lah. Yang saya kata memang ada. Apa yang kau rasa, apa yang kau tanyakan pada dia tu memang ada. Sebab saya sendiri pun saya tak improve sangat apa yang ada pada saya ni kan. So ayah kata memang apa yang kau rasa tu memang ada lah. Tapi benda ni jahat. So kalau Syuk dengan Hafiz sendiri pun faham kan, kita bila bercerita pasal benda-benda macam ni memang akan ada yang bertandang. Ya, betul. Okay. Okay, saya rasa bukan perempuan tu je. Saya tahu ada lagi yang lain. Tapi tinggal dia tunjukkan diri atau tak je. Saya tahu. Tapi cerita dia bermula apabila selepas saya bercerita dengan ayah saya pasal benda tu, dan ayah saya pun bagi tahulah semua detail. So saya pun macam mungkin benda biasalah, tak ada apa. Saya pun masuk bilik buat hal saya sendiri. Esok tu tiba-tiba ayah saya cerita dengan saya, kau tahu tak semalam apa jadi? Saya macam apa yang jadi? Benda yang ada dekat studio datang rumah. Dia macam ni. Ayah saya selepas dia makan, biasalah orang mokok. Dia mokok dulu kat ruang tamu. Dia mokok seorang-seorang, santai-santai dia mokok. Lepas tu habis dia mokok, dia akan gosok gigi, cuci tangan. Dia nak pergi ke arah sinki ni. Di arah sinki di bahagian depan, di bahagian kanan dia ni adalah jalan nak ke bilik dan ke ruang tamu hadapan. So sepanjang arah jalan nak ke depan tu akan adalah macam rumah lama, biasalah almari-almari yang ada cermin kaca tu. Okey. Kan? Okay. Ayah saya nampak kelibat perempuan tersebut
berlalu daripada ruang tamu tengah ke hadapan. Ayah saya kata, oh melampau, kan, melampau ni datang rumah ni. Tujuan dia datang sebab dia nak tengok siapa yang tahu pasal dia tu. Siapa yang pandai-pandai panggil dia datang sini tu. So ayah saya kata, malam memang silap lah awak masuk rumah orang, kan? Awak dah elok-elok kat sana, dah lah kat sana kau kacau orang, lepas tu kau datang rumah orang pula. Jadi ayah saya kata malam tu juga ayah saya memang fight, cuba cari kejar di satu rumah. Dan selalunya kalau ayah saya cuba untuk menghapuskan benda-benda ni, benda tu akan end up dalam toilet. Okay. Dia end up dalam toilet, macam ada pergelutan lah. Ayah saya cuba untuk mula-mula untuk get rid, macam keluarkan dia je, tapi sebab dia terlalu degil tau. Mungkin sebab dia dah besar kepala, ayah saya kata memang ayah saya hapuskan dia dekat situ juga. Dia dah tak ada dah? Tak ada. Dia mati ke atau dia balik? Ibaratkan, istilahkan dalam bracket mati. Okay. Alhamdulillah. Tapi Syuk dengan Hafiz kena standby lah. Sebab kita tak tahu, sebab saya rasa ada je tu, ada kan. Tu sendiri kena protect, sebab saya tak sangka bukan saya yang lalui benda tu, ayah saya yang lalui. Memang perempuan tu, ayah saya nampak dia berlalu macam saja minggah nak tengok, tapi silap lah. So malam tu bila Syuk dengar yang ada perempuan tu bersuara, seolah-olah dia nak sama-sama bercerita dengan kita. Betul. Kan, macam saya start rasa benda tu ada di pertengahan video. Walaupun saya tak nampak muka Syuk ke apa, tapi saya tahu pertengahan video. So dia memang suka dengan studio tu, dia suka kita bercerita pasal dia. So bila saya dapat tahu yang dia ada situ, dia macam tak puas hati. Tu sebab dia datang rumah. Faham. So lepas ayah dah settlekan tu, ayah kata, ayah macam pesan lah dekat Syuk dengan Hafiz, macam okey je buat konten macam ni, kita suka-suka kan, tapi make sure pendinding tu lebih lagi, macam tu. Itu cerita pertama. Tak adalah penampakan yang luar biasa, tapi agak yelah, kita pun tak jangka kan. Akak sebenarnya dah buka rahsia studio kami. Betul. Dia ya ke? Tak berniat pun. Tak apa, sebab kami okey je. Betul. Cuma minta maaf jugalah sebab benda ni membabitkan akak dengan keluarga juga. Sebab tak apa. Benda ni tak dijangka kan, kita cuma nak berkongsi je. betul. Cuma itulah, saya masa part 1 part 2 tu memang rasa macam saya tak tahu kenapa betul lah. Lepas tu masa dengar tu saya pelik, Hafiz tak dengar ke, akak tak dengar kan. Jadi saya macam buat tak tahu lah, macam tu. Dan sebenarnya lokasi yang ayah akak cakap tu memang betul. Memang dekat situ. Ya ke? Allah. Sebab saya dah cakap dengan Hafiz juga, saya tunjuk tempat tu. Aku rasa kat sini, aku dengar kat situ, macam tu. Tempat yang ayah akak cakap tu. Nah, aku mungkin dalam video ni korang tengok aku senyum. Sebab aku senyum cerita dia, sebab apa yang dia cerita tu sebenarnya aku sendiri dah tahu. Kami saja dah tahu. Mungkin korang ke komen ni gimmick, ni pancing, tapi aku cakap sumpah, tak ada. sumpah dengan Allah, dengan nama Allah, aku memang tak ada apa-apa. Aku kata buat skrip ke dengan Yana, memang tak buat skrip. Aku pun dapat tahu tadi. Memang dia nak bercerita pasal studio. Dan kalau kau nak tahu lokasi studio Sinar Cerita di belakang belah tangan yang aku tunjuk ni, itu dia tunjuk, itulah tempat dia sebenarnya. Dan ada cerita yang kau rasa nak cerita ke tak perlu kot. Apa tu? Yang mana? Kena benda tu. Boleh aku cerita lah. Alang-alang dah kita buka cerita pasal studio kan. Tapi itulah, pada korang yang nak cerita kat studio, kau jangan takut, tak ada apa pun kat sini. Okey je. Apa yang Yana sebut sebenarnya telah ditemui telah ditemui oleh beberapa tetamu-tetamu yang dah pernah datang studio kan. Sebagai contoh Azmi, siapa lagi yang perempuan hari tu Yang mana Mira pun ramai yang temu lah Sinar Cerita kat Sabah, dia semua dah temu. Dan makhluk tu, apa yang di-describe oleh Yana adalah sama
Dan penghuni yang ada ni bukan yang kami bela, bukan apa. Dia sebenarnya senang cerita macam kami cakap, bangunan ni adalah bangunan yang senang cerita lebih tua daripada kami dan sama baya dengan umur bapa aku sendiri, aku rasa kot. Sebab terlalu lama. Dan bangunan ni pun ada sejarah dia yang penghuni sini lah cerita dia. Kita pernah pagar juga tempat ni kan. Kalau ingat caller nama Abang Adat kan, kita pernah urusan dengan dia supaya tengok apa ada kat sini dan cubalah kan. Masa tu Abang Adat kata dia cuma keluarkan daripada studio. Mungkin ialah pendinding ni lama-lama kalau kita tak amalkan dia runtuh kan. Dan kami pula jarang ada kat studio, hanya ada pada waktu syuting sahaja. Betul. So insyaAllah lepas ni kami akan ambil inisiatif lah supaya kita dapat membersihkan kawasan ni daripada benda-benda yang tak kita tak nak. Dan dia sebenarnya kalau kita nak cerita benda-benda misteri jadi kat studio ni banyak kan. Dengan baru-baru ni makin lama makin aku geram juga kan. Betul. Ni elok pula kamera. Pasal apa? Pasal mula-mula aku ingat teknikal tau kamera. Apa asal dia terpadam. Aku duduk padam. Dia padam. Last caller buka cerita. Bukan caller, ada tetamu tu. Cuma nanti yang tu kot kan. Yang tu kemudian lah kita ceritakan apa yang jadi. Cumanya memang dia boleh ganggu lah kita punya sistem audio. Dia boleh ganggu kita punya kamera. Memang benda tu betul-betul terjadi. Okey Kak, itu cerita yang pertama. Terima kasih atas makluman tu kami ni. Tapi lega juga bila dengar ayah Kak dah settlekan benda tu kan. Cuma itulah kita masih tahu dia bukan seorang. Betul kan. So kita elak-elak je lah. Rasanya macam Candyman pun ada kan. Macam Okay. So itu pun bahaya juga. Okey Kak, baik. Kita teruskan dengan cerita yang kedua Kak. Okey, insyaAllah. Okey, pasal cerita kedua ni part 1 dengan part 2 saya dah cerita personal. And then part 1 saya ada cerita tentang rumah pusaka. Okey. Dan saya banyak mention rumah pusaka ni sebab saya rasa benda semua start di sini. Benda pertama yang saya nak terangkan adalah mungkin kawasan rumah ni sendiri. Okey. Sewaktu sebelum arwah atuk dan nenek beli tanah ni, saya difahamkan, okey, saya bagi penjelasan sikit rumah ni dalam 1 ekar setengah tanah ni. Okey. Tanah di bahagian A, kita bahagi 2 tanah ni. Tanah di bahagian A adalah tanah di mana didirikan rumah. Dan ada penduduk, ada geban ayam semua. Jadi di bahagian A ni adalah tempat yang kami sekeluarga sentiasa ada. Okey, tanah bahagian B adalah tanah bahagian belakang. Tanah bahagian belakang ni semak samun lah. Sebab nak usahakan pun tak daya kan. Tanah besar ni payah sikit. Jadi tanah bahagian belakang ni adalah tanah yang dah dekat dengan kawasan pokok getah semua, kelapa sawit. Okey. Jadinya saya pernah diberitahu pada saya sebelum tanah ni dibeli, bahagian B tu adalah tempat orang buang benda-benda ni. Macam kalau kita berubat kan, kita buang benda-benda sihir semua ni dekat tanah tu. Itu bekas tanah tu. So saya tak tahu apa yang atuk nenek saya buat sebelum beli tanah ni. Mungkin dia dah seal ke dah buang ke, tapi angkernya tu masih ada. Okay. Dan benda tu efek saya rasa dengan apa yang ada dekat rumah jugalah. Benda okey, sebenarnya dekat rumah ni kan kat Pak Wan dulu saya ada cakap yang kami adik-beradik tak berani nak tidur dekat bilik masing-masing. Okey, sebelum rumah ni dibersihkan, okey, macam mana nak cakap kalau rumah tu sunyi, ibarat sunyi yang tak berpenghuni lah, tak ada orang. Tapi rumah ni dia hening seperti ada yang sedang memerhati. Kalau kita keluar, kita jalan dekat rumah ni, kita seorang-seorang buat air kat dapur ke apa, kita rasa macam ada orang tengok kita, kiri kanan atas bawah depan belakang. So kalau dekat rumah ni, apa yang kita buat seolah-olah kita sentiasa sedang diperhatikan. Ibaratnya kalau kita tidur dekat bilik masing-masing pun seolah-olah kita terpisah dari satu dimensi ke dimensi lain. Macam tu lah. Jadinya itu saya cakap, adik-beradik ayah memang tak berani duduk rumah ni. Kalau saya nak kata kalau saya nak kata dengar bunyi orang merangkak atau bumbung, normal. Dengar bunyi orang ketuk tingkap bilik waktu tidur, orang kejutkan kita waktu tidur, normal. Dekat dapur orang buat air, masak, bau bawang, normal.
Sampai saya dengan adik-beradik ni macam dah lali dan cuba menerima yang kami sedang hidup dengan sesuatu yang kami tak nampak. Okey. Dan sebelum benda tu dibuang, saya dah pernah mimpi dan juga bertemu dengan dia secara realiti di rumah ni. Okey. Cerita yang pertama adalah melalui mimpi. Mimpi dulu. Okey. Mimpi ni berlaku apabila waktu tu saya seorang saja di rumah sebab saya baru habis belajar, orang kata tengah menganggur lah. So mak ayah saya pergi kebun pagi, adik-adik saya belajar di sekolah, di kolej semualah. Jadi saya dekat rumah, memang tugas saya masak, kemas rumah semua. Pagi tu saya terlambat bangun sikit, dalam pukul berapa tu saya tak ingat, tapi dalam mimpi tu saya seolah-olah dah bangun. Saya dah bangun dan saya on the way nak ke dapur, nak meneruskan rutin harian saya. Saya, perjalanan nak pergi dapur tu, saya akan lalui bilik adik saya dulu, adik lelaki saya. Bila saya lalu bilik adik lelaki saya tu, pintu dia dah terbuka. Saya pelik lah, kenapa dibuka? Pintu selalu ditutup pintu dia kan. Saya jenguk dalam bilik dia. Adik saya ni suka muzik tau, dia suka main gitar, main keyboard tu kan. So saya tengok dekat keyboard dia dia letak kerusi tau depan keyboard dia sebab dia nak main kan. Ada satu susuk macam budak perempuan umur dalam lingkungan 7 ke 8 tahun sedang duduk di depan keyboard tu. Saya macam saya ingatkan budak perempuan biasa, macam mimpi biasa. Lama kelamaan saya tengok benda tu bukannya berfizikal seperti manusia. Dia punya rambut macam ni, kalau rambut kita basah, rambut kita melepek kena kat muka kan. Rambut dia panjang sampai pinggang, melepek kat muka dan muka dia panjang bujur. Kulit muka dia ni terkopik-kopik. Kopik-kopik semua ni nampak merah. Mata dia bulat, lepas tu terkelip-kelip. Dan mulut dia ni ternganga daripada telinga sampai ke telinga, macam terkoyak ternganga tu. Saya dalam mimpi tu, saya macam, kau buat apa kat sini? Saya tanya dia. Kau buat apa dalam bilik adik aku? Dan benda tu cuba untuk menerkam saya. Dia macam anak kucing kalau marah kan, dia macam terkam-terkam kan. Betul. Benda tu buat benda sama. Dia macam dia bangun daripada tempat duduk tu, merangkak dan nak menerkam saya. Saya dalam mimpi tu, saya tak ingat saya baca ayat apa, tapi bila saya baca ayat tu, muka dia terbakar, baju dia semua terbakar dan dia meraung sambil mengundur dan cuba untuk masuk balik ke dalam bilik adik saya. Bila saya dengar raungan dia tu, saya tersedak. Saya macam, Allah. Saya macam, dah pukul berapa ni kan? Mimpi tu rasa macam real sangat. Saya macam, tak apalah, mimpi je kot. Tapi saya gagahkan juga bangun, buka pintu perlahan sebab saya seorang je kat rumah ni. Buka pintu nak pergi dapur. Saya lalu depan bilik adik saya. Pintu bilik adik saya tu tertutup, tapi hati ni tergerak nak buka. Memang nak buka. Saya buka je pintu bilik adik saya bau hangit. Saya bau hangit macam daging dibakar. Saya terus teringat dalam mimpi tadi. Selepas saya baca ayat tu, muka dia dan baju dia terbakar. Dan bila saya buka pintu adik saya tu, memang meremang bulu roma dan bau daging yang dibakar. Saya tak berfikir panjang. Saya macam, aku tak boleh buat kerja dalam ni. Saya buka pintu, saya uruskan keadaan yang kat luar rumah je. Saya tunggu sampai mak ayah saya balik dari kebun. Dia tak cerita pun. Saya macam, dia pelik lah kenapa duduk luar. Saya macam, tak adalah, kemas luar je. Kan. Padahal saya macam alamak, benda ni rupanya macam betul-betul jadi. Itu yang pertama. Daripada orang kata mimpi, dalam mimpi tu dia zahirkan dirinya. Apabila saya bangun, saya hanya dapat menghidu dan merasai kehadiran dia. Dia tak menampakkan diri. Itu cerita dan pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua adalah apabila saya masih lagi di rumah, tak kerja lagi waktu tu. Saya rasa waktu tu merupakan fasa-fasa pengenalan dia pada saya lah. Saya masak dekat dapur. Saya ingat lagi waktu tu saya masak.
saya dengar macam luar rumah saya ni berkecah sangat. Macam ramai budak-budak datang berlari-lari main kat luar rumah. Saya macam apa benda ni kan. Sebab saya seorang-seorang, saya takut juga rumah ni macam terperosok ke dalam. Ke orang ke datang kan. Saya pun tinjau di macam tengah masak tinggal kejap, saya tinjau dekat arah tingkap berdekatan dengan pintu utama rumah ni. Saya nampak ada satu susuk warna hitam besar melintas ke hulu ke hilir. Saya boleh nampak dia dekat tingkap tu, dan saya boleh nampak bayang-bayang dia dekat celah pintu. Dia berlari-lari. Saya waktu tu tak tahulah Allah tu nak bagi kekuatan kan. Saya pun keluar. Saya keluar rumah, saya kata, kau nak apa? Lepas tu hening je, bunyi burung pun tak ada. Dia macam, okey, tak apa, jangan kacau aku nak masak ni, rumah aku semua kan. Lepas tu saya tutup pintu balik, saya masak. Lepas tu saya nak pergi ke belakang rumah untuk ambil daun kari tau. Mak saya ada tanam daun kari, serai semua. So belakang rumah ni agak semak dan banyak pokok lah. Pokok-pokok kelapa sawit pun banyak kat belakang rumah. Saya buka pintu belakang, saya dah rasa tak sedap sebab saya rasa macam benda tu sentiasa ada. Saya nampak saya tengah ambil petik daun kari. Okey, dalam 5 meter 6 meter dari saya ada satu pokok jambu ke pokok apa saya tak ingat. Lepas tu saya nampak macam ada orang sedang meninjau saya di celah pokok tu. Faham tak? Macam dia tak nampak badan pun, tapi macam separuh je. Macam kita tinjau orang kan, kita bongkokkan badan kita 45 darjah kan. Okey, saya bongkok tengok, dia pun bongkok tengok saya tau. Saya tegak, dia pun tegak. Lepas tu saya cuba buat macam kita macam aku ni salah pandang ke. Jadi saya pun cubalah buat pergerakan yang bukan-bukan. Saya cuba macam buat nak rukuk, dia pun merukuk Saya tegak, dia tegak balik. Aku kata astagfirullahalazim. Kalau nak kata manusia, dia macam berbayang-bayang tau bentuk dia. Berwarna hitam. Dia tak ada apa-apa hidung ke mulut. Cuma mata dia putih. Putih, tak ada mata hitam tu. Dan bila saya cubalah rukuk, bangun. Saya buat benda tu laju, dia pun buat benda yang sama. Saya kata, ni bukan manusia. Saya cepat-cepat lari, masuk dalam. Saya tutup dulu kuali apa semua. Kata tak boleh ni, macam mana ni. Saya duduk dalam bilik, saya tunggu mak ayah saya balik. Itu yang kedua. So macam sebenarnya banyak je siri dia, tapi itu antara yang hardcore lah. Lepas tu yang ketiga, waktu tu kami dah cuba start untuk tidur di bilik masing-masing. Jadinya malam nak pergi toilet, kadang-kadang malam nak pergi toilet pun saya sanggup ketuk pintu bilik ayah saya untuk teman saya pergi tandas, walaupun tandas dekat je. Tapi malam tu saya macam tak apalah, cuba kan, kita cuba pergi tandas sendiri. Saya bangun. Lepas tu okey, rumah ni dia macam ada siling dan bumbung tau. Siling dia ni macam nipis je. So macam antara siling dengan bumbung tu ada ruang. Okey. Jadinya siling ni ada satu part di bahagian dapur tu, dia tak tutup semua tau. Macam ada satu part tu yang dibiarkan terbuka. Saya rasa memang untuk aliran udara kot. Saya pun tak faham. Jadinya kalau kita naik tangga, kita masukkan kepala kita dekat part tu, kita boleh nampak lah apa yang ada dekat atas ni, atas bumbung ni. Jadinya saya pergi tandas, lampu dah tutup, ada satu lampu je buka. Saya nampak dekat lubang tu seperti ada rambut. Rambut. Saya macam, kita kan terpisat-pisat ya. Saya macam kusuk-kusuk mata. Saya cepat-cepat buka lampu. Waktu saya buka lampu tu, tadi rambut tu nampak macam panjang tau. Waktu saya buka lampu tu, rambut tu seolah-olah tertarik ke atas, macam dia menaik ke atas. Menghilangkan daripada pandangan saya. Lepas tu saya macam, saya dah keras dah waktu tu. Memang saya tak boleh buat apa, jantung laju. Saya hanya mampu tenung je tempat tu. Selepas saja rambut tu lah hilang daripada pandangan saya dengar bunyi benda tu merangkak atas bumbung. Merangkak dengan laju ni. Dia bukan merangkak juon tu, bukan. Ni merangkak laju sampaikan dia menimbulkan bunyi geseran dekat siling rumah ni.
Saya terus pergi ketuk pintu bilik ayah saya. Saya tak mampu nak cakap apa-apa. Saya kata ada tu macam tu je. Ayah saya kata tak boleh lah, parah lah macam ni kan. Tidur balik lah bilik mak ayah saya malam tu. Okay. Dan banyak sebenarnya siri-siri yang lain, termasuk adik-adik saya pun yang kena. Macam saya cakap sebelum ni, yang mimpi tu saya nampak benda tu dalam bilik adik saya kan. Sebenarnya benda ni terungkai apabila mak saya sakit. Mak saya sakit dan ayah saya dah cuba dah rawatan moden dan ayah juga nak cuba untuk berubat cari Islam. Jadi ayah panggil perawat lah, memang dia punya specialist untuk bersihkan rumah dan sebagainya. Bila dia datang rumah, dia kata parah rumah ni. Dia cakap macam ni. Ini bukan seekor 2 ekor, 6 ekor 7 ekor dia dalam rumah ni. Banyak banyak. Dia macam satu keluarga ada dalam rumah ni. Faham. Okey. Dan saya bagi gambaran, ibaratkan saya kan bahagi 2 tadi tanah kan. Tanah A, tanah tempat saya duduk. Tanah B, tanah kosong. So dia kata rumah saya ni berada di tengah-tengah tanah A. Benda yang ada di rumah ni seolah-olah ditanam tau. Ditanam macam X daripada satu penjuru ke satu penjuru, satu penjuru ke satu penjuru. Jadi dia punya silang X tu tepat berada di bilik adik saya. Jadi dia punya hotspot dia adalah dekat bilik adik saya. Bukan sekali 2 kali, banyak kali kita orang nampak seolah-olah adik saya ada dalam bilik, padahal dia tak ada pun. Benda tu menyerupai adik saya. Dan dia cakap kita memang kena buang lah benda ni sebab dia macam agak mengganggu proses penyembuhan mak saya waktu tu. Sebab rumah ni buat kita rasa tak sihat. Saya bukan nak buruk-burukkan keluarga sendiri, saya bukan nak burukkan apa yang ada dekat rumah ni ke apa, bukan. Tapi keadaan rumah waktu tu memang tak sihat. Ibarat kita masuk dalam rumah, kita rasa kusam, kelam. Sedangkan mak ayah saya bukan jenis yang tak solat. Kami adik-beradik pun bukan jenis yang tak solat. Tapi sebabkan kewujudan benda tu, jadinya orang tu, pengamal perubatan tu, dia menyediakan lada hitam, garam, dan dia juga menggunakan daun 5 purut. Dia potong dahan daun 5 purut tu adalah bacaan dia semua. Sebab waktu tu saya tak ada di situ, jadi POV ni POV daripada adik-adik saya. Saya belajar waktu tu. So saya sambung belajar balik lah. Lepas tu adik saya cakap memang dia keliling rumah, dia bersihkan apa semua, dan dia masukkan kesemuanya tu di dalam botol. Tangkap benda tu semua? Di dalam ditangkap semua dalam botol. Tapi proses tu ambil jangka masa yang panjang lah, daripada malam sampai ke pagi. Dimasukkan dalam botol air mineral yang biasa tu je. Lepas tu dia tanya adik saya, nak tengok tak benda ni? Dia cakap macam tu. Lepas tu adik saya kata nak lah kan, sebab macam tak ada apa je kan. Dia macam tu lah. Tapi dia kata okey, sebelum tengok baca Al-Fatihah, ayat kursi, lepas tu selawat dah macam mana. Dan dia pun buka penutup botol tu. Adik saya kata dia nampak banyak mata dalam botol tu. Banyak mata. Mata terkelip-kelip dan macam tengah berpusu-pusu nak keluar daripada botol tersebut. Lepas tu adik saya kata, lepas tu aku terus terdiam kak, sebab tak sangka macam first time aku nampak penampakan yang real macam tu dalam hidup aku. Dia cakap walaupun mata je, mata kecil-kecil kat dalam tu. Lepas tu adik saya kata okey dah lah kan, dia macam dah tak nak tengok. So pakcik tu pun tutup. Ayah saya pula hantar gambar botol tu dekat saya. Gambar keadaan botol tu dekat saya kat WhatsApp. Lepas tu ayah saya kata cuba tengok ada nampak apa-apa tak. Saya nampak maaf lah saya kena sebut nama dia. Pernah tengok jenglot tak? Pernah. Jenglot kan. Sebiji. Benda yang saya nampak dalam bilik adik saya tu ada. Benda yang saya nampak dekat pokok tu pun ada. Benda yang saya nampak rambut panjang semua tu, itu semua dia.
Saya kata, ya Allah, aku dah nampak korang ni. So selama ni korang memang main-main dengan aku. Memang main-main dengan aku, nak tunjukkan diri dengan aku. Dengan adik-adik saya tak, dengan adik-adik saya kurang. Saya dengan saya. Dengan mak saya pernah juga. Mak saya kena sergah. Dia tak menampakkan diri tapi kena sergah. Banyak sangat. Adik-beradik ayah datang sini tidur malam tak lena sebab dengar bunyi benda tu merangkak. Pintu kena ketuk. Memang dia mengganggu. So lepas sahaja dibersihkan semua tu, saya balik-balik rumah lah. Lepas saya belajar cuti kan, saya balik-balik rumah. Rumah ni rasa macam baru dihidupkan semula. Dia rasa tenang, dia rasa segar, dia rasa lapang. Dan orang kata bukannya kita orang tak takut ke apa, memang tak ada rasa apa. Macam sekarang ni kalau kat rumah sendiri pun sampai sekarang alhamdulillah tak ada apa. Macam tak ada rasa apa-apa yang pelik pun berbanding dengan yang dahulunya. Dahulunya memang hardcore. Dan saya pun sendiri tak tahu siapa yang menanam benda tu, kenapa dia ada dekat sini. Saya pun bukan nak buka pekung di dada ke apa, tapi mungkin kita tak tahu orang tu dulu kan. So lega yang benda tu dah keluar dari rumah. Sebab dia mengganggu bukan sahaja daripada segi kita punya kesihatan mental, tapi fizikal pun ya. Kita penat, kita selalu tidur rasa tak cukup, rumah rasa macam tak tenang. So lepas keluar benda tu, alhamdulillah semuanya tenang dan tak ada gangguan daripada dia, daripada benda tu sendiri. Tapi gangguan daripada luar, sebab saya cakap tanah yang ni kan masih ada. Faham. Itu kisah untuk rumah pusaka ni. Baik. Jadi yang di luar tu, kisah pada rumah pusaka. yang di luar tu tak adalah buat apa-apa, maksudnya macam tangkap yang kat dalam rumah tu. Di luar entiti lain, dalam entiti lain. Maksudnya dia tak ganggu sangat ke macam mana yang kat luar tu? Yang kat luar ni macam mana Yang kat luar ni jangan kita masuk teritori dia. Untuk bahagian luar sana tu, saya sendiri cakap dengan ayah saya berani lah. Dia boleh je pergi tanah tu semua kan, sebab dia ada tanam pokok dia semua. Saya tak suka. Saya cakap, kalau nak suruh nak buat apa-apa kat belakang tu jangan. Dia tahulah. Dia tahu sebab saya sendiri ada pengalaman. Saya nampak budak botak dekat belakang rumah. Macam-macam saya nampak budak ni meremang-remang Allah. Sebelum saya duduk rumah pusaka ni, sebelah rumah pusaka ni rumah PPRT. Kami dulu sekeluarga duduk di situ. Jadi bila belakang tu memang direct dengan tanah B yang saya cakap tadi tu. So rumah PPRT dia tak sediakan toilet. Jadi ayah saya buat toilet di luar. Okay. Bila saya nak pergi toilet malam-malam, waktu tu sekolah rendah lah saya ingat, saya nampak ada seorang budak botak. Botak dia bukan botak bulat tau, botak yang muncung. Muncung, mata dia kepala dia macam muncung tau. Lepas tu mata dia bulat, bukan bulat macam kita ni, bulat Bulat terkeluar, kita terbeliak tu. Dan dia melambai-lambai kat arah saya, melambai macam panggil kita, macam ni lah macam tu kan. Faham. Saya macam ma tu apa, saya cakap. Lepas tu mak saya kata, astagfirullahaladzim, masuk apa ni, nampak apa ni kan, apa semua. Lepas tu saya macam, saya nampak budak botak. Lepas tu kalau adik saya, adik saya yang perempuan ni, dia pun ada kelebihan juga. Adik saya ni kadang-kadang dia terlebih berani. Dia akan macam dia rumah kawasan rumah kampung kan biasalah lembu selalu masuk ke apa ke kan. Jadi dia kadang-kadang halau lembu, dia akan pergi sampai ke belakang. Bila nak pergi ke belakang tu, dia dengar suara dia, nama dia kena panggil. Nama dia kena panggil. Contohlah nama dia Ratu. Ratu, oi. Macam tu. Lepas tu dia macam dia pun kelang kabut. Dia balik-balik rumah. Lepas tu ayah saya kata, siapa suruh kau pergi belakang sana?
Kan? Jangan berani sangat. Sebab kau tu kosong. Ayah saya cakap direct je. Dia cakap dengan adik, kau tu kosong, tak ada pendinding. Jangan suka-suka pergi belakang. Baru-baru ni saya pergi belakang sebab saya nak cari kucing saya. Saya beranikan diri je lah sebab kucing saya ni dia buta, jadi mungkin dia tak nampak jalan nak balik. Saya pergi sampai belakang, dengan tak semena-menanya kaki saya kena libas dengan sebatang kayu. Saya pijak tu rumput je, rumput. Tak ada ranting-ranting, tak ada ranting kayu yang mati ke apa, sebab tanah macam tanah lapang macam tu, semak-semak je. Dan saya kena libas, kaki saya berdarah. Tak tahu mana datang. Tak tahu mana datang. Berdarah koyak bawah ni dekat dengan saya punya tumit ni. Macam sekali kena libas, macam kena pukul. Lepas tu saya cari kayu tu, memang lantaklah berdarah ke apa. Saya cari kayu tu tak ada. Tapi memang macam kena libas, macam kita kena jentik dengan sesuatu. Faham. Lepas tu ayah saya cakap tak payahlah pergi belakang. So, kalau nak apa-apa minta tolong dia. Faham. Minta tolong dia cari ke apa. Sebab belakang tu memang rare sikit. Rasanya kalau kita orang in future nak buat rumah ke apa, kena bersihkan dulu tanah tu sebetul-betulnya. So cerita saya ni tidak berakhir dengan apa yang ada di dalam, di luar pun ada. Okey. Baik. Panjang ceritanya kan. Tapi yelah orang kata cerita yang jelas bagi aku sampai dah tak ada benda nak tanya sebab terlalu detail, dan bagi aku memang agak seram gila kot. Rumah kita sendiri bila ada benda-benda macam tu kan, kalau aku sendiri pun goyang goyang nak datang kan. Tapi itulah bila dengar macam mana keluarga Yana sendiri berani kan sampai bersihkan rumah tu, bagi aku agak berani dan bagus lah kan. Macam aku sendiri pun aku tak tahu keberanian aku sampai macam tu ke tak tahu. Ya. Aku part yang dia kata nampak rambut naik tu, alamak, itu seram. Kalau aku tahan berak tu masuk balik. Kamut-kamut Aduh. Betul. Dan yalah cerita bila Yana cerita berkenaan yalah benda yang ditanam di dalam di tengah-tengah rumah tu, dia ibaratnya macam sama macam studio kita orang sebenarnya. Asal studio ni pun dekat kawasan sawah padi, dekat dengan area sungai semua, so dibinanya bangunan ni. So ada yang ustaz pernah cakap, ada benda yang ada kat sini telah tertanam dekat bawah tanah ni. Mungkin dulu ni sungai ke apa, dia kata tak tahu. So dah tertanam dekat bawah di benda ni, memang dah penghuni lama. So dia macam malam ni cerita semua delete Kebetulan. Okay. Lepas tu kan yang cerita part 1 tu, yang pasal yang pertama tu tadi, pasal studio, kau ingat Nal tak? Kan lebih kurang tu. Ya. Yang tu pun aku nak cerita sambungan dia, tapi macam nanti lu lah. Kita adakan next part je lah. Sebab Kak Yana pun banyak cerita lagi ni. Betul. InsyaAllah ada. Alright. Kalau sudi ada. InsyaAllah sudi. Ramai yang minat dengan cerita Kak Yana ni. Okey. Jadi terima kasih Kak kerana sudi berkongsi lagi untuk part 2 ni. Dan terima kasih juga pada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Mungkin Akak ada lagi nasihat sepatah dua untuk dikongsikan bersama. Pada untuk mereka yang suka menonton Santai Chill, kita berada di channel ni untuk jadikan satu cerita tu sebagai pengajaran. Okey, bukannya satu cerita untuk kita obses. Betul. Bukan. Bila kita dengar cerita orang ni macam ni, jadikan pengajaran. Kalau kita tahu kita ni seorang yang ada ilmu, kita kena tingkatkan pendinding kita tu dan sentiasa mengamalkan benda tu. Dan seboleh-bolehnya, macam saya pernah cakap juga sebelum ni, jangan rely on benda lain selain daripada Allah SWT. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, sekecil-kecil semut perjalanan pun semua atas izin dia. So kalau kata benda nak jadi, benda tak jadi pun tak jadilah. Yang penting jaga pertuturan, terutama sekali di dalam ruangan komen tu saja. Baik. Nasihat yang bernas yang supaya kita sama-sama ambil iktibar. Mana cerita seram tu janganlah sampai dari situ. Nak tengok juga kan, nak pergi kat tempat-tempat yang macam ni supaya dia
dia nak tengok macam mana rupa bentuk dia. Nanti dah dapat baru kau menyesal lah. Jangan. Baik. Terima kasih sekali lagi Kak Yana atas perkongsian ni. Sudi-sudikanlah nanti adakan part 3 part 4 ni part 3 part 4. Baik. Okay, jadi guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.